Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salasia Safian. Ini Ringkas TVS. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan terdapat 3 kluster baru yang telah dikenal pasti pada Ahad. Kluster-kluster berkenaan adalah kluster Ceram, kluster Pulau Berhala dan kluster Jalan Tampoi. Dila berkata suaminya meluahkan rasa gembira kerana telah dibenarkan keluar dari hospital selain keadaan kesihatannya juga semakin baik. Sementara itu, Pegawai Pemerintah Batalion 3 PGA, Superintendent Rosman Kasman berkata Nurihan selamat tiba ke kem Batalion 3 PGA Bidor Perak dan disambut sebagai perwira negara dalam satu majlis di kem berkenaan. Lagi perkembangan berkaitan COVID-19. Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan Malaysia masih belum menerima sebarang dokumen daripada syarikat Pfizer untuk penilaian pendaftaran dan pengujian vaksin COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan terdapat pertambahan 2 kes kematian COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 382 kes atau 0.53% daripada jumlah keseluruhan kes. Setakat 6 Disember 2020, Malaysia telah merekodkan kes harian baru sebanyak 1,335 kes sekaligus menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 72,694 kes. Sementara itu di Sarawak, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah bersetuju untuk membenarkan sektor spa, wellness dan refleksologi beroperasi mulai 7 Disember 2020. Bagaimanapun, pengusaha sektor berkenaan perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan JPBN Sarawak bagi membolehkan permis beroperasi. Waktu operasi yang dibenarkan untuk sektor berkenaan adalah bermula 10 pagi hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memutuskan untuk tidak mewajibkan permit polis untuk kemasukan ke Sarawak juga berkuat kuasa pada 7 Disember 2020. Pada Ahad, Sarawak tidak merekodkan sebarang kes positif COVID-19. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,068 kes. Pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR kini dalam peringkat akhir kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Muslimin Yahya, keputusan mengenainya akan dibuat tidak lama lagi. KPM tidak membuat kajian sama ada UPSR akan diganti dengan ujian baharu, namun pencapaian akademik murid tahun 6 dinilai melalui pentaksiran sepanjang masa, ujian esei dan temuduga bagi penempatan di 5 jenis sekolah khusus. Pada 15 April lalu, KPM telah mengumumkan bahawa UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 tahun ini dibatalkan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, Presiden Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak KGBS Ahmad Mali berkata pihaknya secara dasar menyokong cadangan tersebut. Menurutnya, pemansuhan UPSR tidak akan menjejaskan kualiti pendidikan negara. Namun begitu, KGBS menggesa agar pemansuhan ini melalui soft landing untuk memastikan pemansuhan UPSR dapat diterima sepenuhnya oleh semua pihak. Ini pula pendapat orang awam ketika ditemui kru TVS di sekitar Kuching. There should be a classroom-based assessment which are effective enough and strong enough that can help the students determine which path can they enter into secondary schools later. 学生就不会很有压力哦，我们学生也会更专注在学习上，更开心。 Masalah fenomena air pasang besar yang kerap dihadapi penduduk sekitar Sebuyau akan berjaya diatasi dengan siapnya benteng laut dalam tempoh 2 tahun lagi. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Negeri Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, kerja-kerja pembinaan dan membaiki benteng laut telah dimulakan pada Oktober lalu. Menurut beliau, peruntukan untuk projek-projek ini adalah sebahagian daripada dana RM500 juta daripada pihak Kerajaan Negeri Sarawak melalui Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan IRISDA.
Beliau yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau menambah, 2 syarikat kontraktor telah dipertanggungjawabkan untuk menyiapkan projek ini iaitu syarikat Green Chine Capital Sdn Bhd untuk projek sepanjang 4.3 km di Blok A dengan nilai 53.5 juta ringgit dan syarikat Putra Sentosa Enterprise Sdn Bhd bagi projek pembinaan benteng berkepanjangan 4,346 km di Blok F dengan nilai 34.5 juta ringgit. Kedua-dua syarikat ini dipilih melalui proses tender terbuka yang diuruskan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak bahagian Semarahan dan dijangka siap pada bulan Oktober 2022. Untuk kawasan Sebuyau sahaja, terdapat 4 blok benteng, Blok A, D, E dan F yang perlu dibina iaitu dari Kampung Bajong sehingga ke Pasar Sebuyau. Pekerja rakyat Sarawak yang hilang pekerjaan atau tiada tempat tinggal semasa pandemik COVID-19 sehingga terkandas di Semenanjung, Malaysia dan Sabah akan dibawa pulang ke negeri ini. Mereka akan dibantu menerusi platform kesukarelawan negeri ini, Sarawak Volunteers. Penasihatnya Fazruddin Abdul Rahman berkata, biarpun sebelum ini bantuan hanya tertumpu kepada pelajar Sarawak yang mengalami kesulitan untuk balik, tetapi pekerja dari negeri ini yang mengalami kesukaran turut diberi perhatian. Inisiatif itu katanya merupakan salah satu penambahbaikan bantuan yang dilaksanakan secara holistik untuk rakyat Sarawak di Semenanjung. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong menambah, program bantuan ini dilaksanakan dengan kerjasama Rumah Sarawak di Kuala Lumpur, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan beberapa kementerian di peringkat persekutuan. Beliau mendedahkan setakat ini Sarawak Volunteers telah membantu kira-kira 10,000 pelajar Sarawak di Semenanjung dan Sabah untuk pulang sejak COVID-19 melanda negara sama ada dari segi pengangkutan dan penginapan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Salasa Sofian. Salam hormat.